Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak share sikit tentang surah Al-A'raf ayat 48. Saya akan minta bantuan Ustaz Haris untuk bagi baca dan juga bagi terangan sikit, and I will continue with baca dan bagi baca ayat dan juga maksud, and I will continue reading the keterangan and we will discuss. So we both ada buku yang sama, so siapa yang ada buku yang sama juga boleh take note and then boleh buat sama-sama, insyaAllah. Okay. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 46 sehingga 47. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nada ashabul jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa iza surifat أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Allah SWT berfirman yang bermaksud daripada ayat tadi tu, dan di antara keduanya, syurga dan neraka, ada tembok, iaitu Al-A'raf, yang menjadi pendinding, dan di atas tembok Al-A'raf ada sebilangan orang-orang lelaki yang mengenali tiap-tiap seorang dari ahli syurga dan neraka. Maksudnya atas tembok tu, atas jambatan tu ada ahli syurga dan ahli neraka yang dia kenal, mengenali dengan tanda masing-masing. Mereka pun menyeru ahli syurga dengan memberi salam, katanya Assalamualaikum. Sebab tu kita ni sunnah kita, ataupun ada setengah-setengah keadaan wajib kita memberi salam, dan sunnah kita memberi salam, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Sedangkan mereka sendiri belum lagi masuk syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya. Yang orang-orang lelaki yang duduk atas tembok ni, ada di antara mereka ni yang betul-betul nak masuk syurga. Semualah boleh nak masuk syurga, walaupun ada yang dia dah dicop ataupun dah ditanda sebagai ahli neraka, tapi kesemuanya nak masuk syurga. Dan kita sambung lagi, dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli neraka, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Janganlah engkau jadikan kami ni orang yang zalim. Jadi maksud daripada ayat ni sedikit yang kita boleh faham. Yang pertamanya, bila orang ni dapat tengok dah syurga ni esok-esok, maka semua nak masuk dalam syurga. Dan bila semua orang tengok, dah dapat tengok neraka ni, semua minta doa, ya Allah, janganlah jadikan aku ni orang zalim. Kenapa? Kerana kita di dunia ni kadang-kadang menzalimi diri kita sendiri. Kita buat dan kita ikut satu perkara yang tidak perlu, dan kita bertaklid ataupun mengikuti benda-benda yang tidak ada kebaikan pada diri kita, tapi kita ikut juga kadang-kadang. Jadi oleh sebab demikian, fikirlah akhirat lebih daripada dunia, kerana nanti bila dah nampak dengan ainul yakin, Allah SWT akan bagi nampak dengan keyakinan mata, pada hari itu kita tidak boleh lagi buat apa-apa kerana amalan tidak lagi diterima. Setelah menyebut perbicaraan yang terjadi antara ahli syurga dan neraka, kita bagi Lofa sambung lah. Okay, sambung sikit. Setelah menyebut perbicaraan yang terjadi antara ahli syurga dengan ahli neraka, maka dijelaskan bahawa di antara kedua dinding yang menghalangi masing-masing pergi ke tempat yang lain. Al-A'raf jamak dari uruf yang bermaksud dataran tinggi, bukit di antara syurga dan neraka, tempat orang-orang yang sama timbangan hasanat dengan sayyiatnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang seimbang timbangan hasanat dan sayyiatnya. Jawabnya, merekalah yang berada di A'raf, tidak masuk syurga padahal mereka menginginkannya. Hadis riwayat Ibnu Mardawai, betul ke Ustaz macam tu? Mereka yang bersamaan timbangan dosa dan hasanatnya, kerana dosanya tidak dapat masuk syurga dan kerana hasanatnya juga tidak dapat masuk ke neraka. Oh, jadi maksudnya balance lah dia punya dosa pahala ni.
Dan maka berhentilah mereka di atas dinding dataran tinggi yang dikatakan Al-A'raf tadi dia, sehingga Allah memutuskan terhadap mereka. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang dihisap di hari kiamat maka siapa yang hasanatnya lebih berat, lebih banyak daripada sayyiatnya, pasti masuk syurga. Dan siapa yang sayyiatnya lebih berat, lebih banyak dari hasanatnya, pasti masuk neraka. Okay, mungkin Haris boleh terangkan sikit. Jadi kalau kita tengok yang perenggan kedua tu, ketiga, 1, 2, 3, Jabir Abdullah berkata Rasulullah SAW ditanya, orang yang seimbang timbangan hasanat dan sayyiatnya. Jawabnya, mereka lah yang berada di Araf, tidak masuk syurga, padahal mereka menginginkannya. Orang yang amalan sayyiat dengan hasanat, maksudnya kebaikan dan keburukannya sama banyak, mereka lah yang ditempatkan di Al-A'raf, di jambatan tu ataupun di tembok tu. Sama banyak, tapi walau bagaimanapun semua di antara mereka, macam dalam ayat Quran tadi kata, nak masuk syurga sebab dia dah dapat lihat syurga dan dia dah juga dapat lihat neraka. Maka sudah semestinya keinginan mereka semua ke dalam syurga. Dan kalau kita tengok satu lagi, yang terakhir tu dia kata, selepas pada yang Lufa baca Ibnu Mas'ud tu, dia kata sebagaimana tersebut dalam surah Al-Qari'ah, faman khaffat mawazinuh. Jika bersamaan hasanat dan sayyiat, maka dia termasuk ahli A'raf. Mereka di antara neraka dan syurga. Jika melihat syurga, mereka berkata, selamat sejahteralah kalian. Manakala jika melihat ahli neraka, lalu berdoa, ya Tuhan, jangan kau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Adapun orang-orang yang hasanatnya lebih banyak, maka diberi nur di depan dan di kanan mereka kerana tiap-tiap hamba dan rombongan ada nurnya sendiri. Dan apabila telah sampai di jambatan Siratul Mustaqim, maka Allah mencabut penerangan yang dimiliki oleh setiap orang munafik, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi orang-orang yang munafik ni tidak akan maksudnya orang-orang yang munafik ni Allah SWT akan masukkan dia ke dalam neraka. Kerana telah dia tipu ataupun telah dia tidak benar dengan apa yang dia buat, tidak jujur dengan apa yang dia buat. Apabila ahli syurga melihat keadaan orang munafik itu, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Tuhan kami, teruskanlah nur cahaya kepada kami. Pada orang munafik Allah sekat, habislah. Itulah sikit sebanyak maksud tentang Al-A'raf dan penerangan beberapa perenggan itulah. Wallahu a'lam. Hadis Nabi SAW menyebut tentang seseorang itu apabila dia dapat membuat satu amalan soleh, kalau dia puji diri dia sendiri, maka dia telah jatuh ke lembah kekafiran ataupun mengingkari hidayat taufik dari Allah. Kekafiran kat sini bukanlah bermaksud, ada setengah-setengah ulama' mengatakan kafir yang mana kafir betul lah. Dia jadi orang kafir, maksudnya dia terkeluar daripada Islam, bukan benda yang main-main. Dan ada juga yang berpendapat bahawasanya kafir di sini adalah kafir yang pada ketika itulah, maksudnya masa tu sahaja ataupun perbuatan tu sahaja, dia boleh kena cepat-cepat dia istighfar ataupun dia minta maaf, maka dia kembali balik. Tapi nak bagi tahunya, kalau orang tu dia puji diri sendiri, dia kata, ni aku buat baik ni, ini adalah daripada diri aku. Walaupun lah pada zahirnya memanglah diri dia, tapi Allah yang menggerakkan hati dia untuk buat sedemikian. Begitu jugalah dengan apa-apa sekalipun amalan kita kan. Pakai tudung ke, pakai nikab ke, apa sahaja pun, walaupun ianya adalah perintah tu mungkin sunat, mungkin wajib, mungkin apa, tapi yang memberi kebaikan dalam diri itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada diri kita. Dan dia kata ni, siapa yang percaya bahawasanya ada orang boleh ambil tindakan kepada kita, ataupun Allah bagi kepada dia kuasa untuk ambil tindakan kepada kita, maka dia juga jatuh kepada lembah kekafiran. Jadi kita kena faham dan ingat, betul-betul menerima akan sesuatu perkara yang terjadi adalah daripada Allah semuanya. Dan kita kena ucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas hidayat, atas taufik, atas ketetapan dia, kerana dengan izin dia sahaja akan berlakunya segala perkara.
Sebab kalau kita tengok banyak benda-benda yang berlaku pada Nabi-Nabi dulu yang tidak logik pun boleh berlaku. Contohnya macam Nabi Musa AS, masa diketuk pada laut tu, terbelah laut tu, maka terjadinya keadaan di mana kalau nak difikirkan oleh akal tidak logik, tapi Allah SWT boleh buat setiap sesuatu dan Allah boleh buat dengan cara yang dia kehendaki. Wallahu alam.